Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila darajat Nabi sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Rabbana innana amanna faghfirlana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana auzi'na syukra wa ni'mataka allati an'amta 'alaina wa an'amna 'alaina tarda. Waslih lana fi zurriyatina wa ma'ashina ala umuri dunya wal akhirah. Allahumma wafiqna li ta'atika wa tabi'na taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Yang dihormati Tuan Fungsi Masjid dan ahli jabatan kuasa, yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Guru, hadirin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah. Kita berjumpa lagi pada malam ini bagi meneruskan tugasan kita untuk menyempurnakan tugas ataupun ibadah kita kepada Allah SWT, dan kita dikurniakan oleh Allah untuk bersama-sama ya dalam masjid yang mulia ini. Dan seterusnya, dalam keadaan suasana hari ini, kita sentiasa digalakkan supaya jangan lepas, jangan meninggalkan doa-doa yang tertentu ya, untuk keselamatan fisikal, keselamatan akal fikiran. Maka sekarang ini banyak kita dengar sakit-sakit yang tak disangka. Maka janganlah kita tinggalkan ya, terutamanya yang kita tidak tahu, maka kita serah pada Allah. La haula wala quwata illa billah. Jadi itulah doa kita sekurang-kurangnya supaya Allah Ta'ala sentiasa memelihara kita. Apatah lagi dalam kita musim orang nak berjalan ya, dan sebagainya. Di sana nanti berbagai-bagai yang kita jumpa, maka itulah ya, mudah-mudahan kita sentiasa dalam keadaan yang selamat. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam pertemuan yang lalu kita membincangkan berkaitan dengan solat tahiyatul masjid ya, dan telah dinyatakan bahawa solat sunatan tahiyatul masjid itu apabila sampai masjid dan masuk dalam masjid dan belum azan. Kalau dah azan dan masuk pada waktu yang lain dan masuk waktu solat, maka kita nanti terganggu solat kita dengan azan yang dilakukan. Baik. Hari ini kita sambung semula perkara yang berkaitan dengan solat berjamaah kita. Hari ini kita nak melaksanakan solat tahiyatul masjid satu,
Yang keduanya i'tikaf. Tak i'tikaf pun dalam masjid. Jadi di sini hari ini kita timbulkan isu yang berkaitan dengan status atau taraf sebuah masjid. Masjid yang macam mana yang kita nak buat solat tahiyatul masjid dan kita nak i'tikaf. Dan di sana ada perbezaan. Ya, ada sedikit perbezaan berkaitan dengan kedua-dua ibadah ini. Ya. Tahiyatul masjid pun ibadah, ya, i'tikaf pun ibadah. Baik. Kita ringkaskan, ya, kita ambil di punya matan saja, ya. Solat tahiyatul masjid mesti dalam masjid. Tapi surau pun boleh, dan juga bangunan-bangunan musola, ya. Solat tahiyatul masjid ada mana-mana tempat yang digunakan untuk berjamaah. Masjid, surau, dan bangunan musola. Ataupun kata setengah ulama, kalau tempat-tempat yang bukan masjid, bukan surau pun dikatakan boleh, ya, asalkan tempat itu digunakan untuk solat, ya. Manakala i'tikaf hanya yang dikatakan masjid, benar-benar masjid, ya. Yang dikatakan benar-benar masjid itu macam mana? Apa dia tu? Ma min juz'in illa wa fi masjidiyah wa ghairuha. Tiada satu bahagian pun dari kawasan masya', melainkan ada padanya ciri-ciri masjid dan ciri-ciri bukan untuk masjid. Ini berkenaan dengan masalah i'tikaf. Ini yang diceritakan ini yang ada ciri-ciri masjid untuk tahiyatul masjid, ya. Ya. Berlainan dengan masalah i'tikaf. I'tikaf disyaratkan di tempat yang benar-benar masjid, ya. Maka macam mana yang dikatakan ta'rif masjid itu? Yang dituntut mengerjakan sunat tahiyatul masjid ataupun i'tikaf itu tadi, ya. Yang dikatakan ini kita ambil tahiyatul masjid dahulu, ya. Yang terkeluar daripada ta'rif masjid, ya. Jadi kita tak payah, tak boleh dan tidak tidak kena pada tempat untuk tahiyatul masjid kerana dia bukan masjid. Mana dia? Madrasah bukan masjid, ya. Maka tak payah untuk solat tahiyatul masjid. Ribat ini macam juga pondok, ya. Rumah-rumah tumpangan ke yang berbentuk Islamik, ya. Yang kita tahu di mall ni ada ribat jalan Tuan Muhammad je satu, ya. Itu ditulis tu ribat, ya. Untuk memang tempat itu untuk anak-anak sekolah, anak-anak belajar, ya, terutamanya belajar bahasa Arab, ya. Kerana cikgunya pun ada di situ, mudirnya, ya. Lagi ruang-ruang solat yang dibina di tanah persendirian pun tak boleh tahiyatul masjid, atau di pinggir-pinggir sungai, atau di tanah-tanah wakaf, atau tanah perkuburan, ya. Dan begitulah halnya. Kalau ada tempat itu bukan dikatakan masjid, surau ataupun musola. Kalau musola boleh, ya. Namun jika seorang melapangkan suatu kawasan dan menghalangnya dengan suatu seperti batu,
dia membina dinding atau tembok di situ dan disewanya, kemudian diwakafkan tempat itu untuk dijadikan sebagai masjid, maka sah wakaf. Sah wakaf itu dan dituntut mengerjakan tahiyatul masjid. Berapa besarlah kalau nak wakaf pun, ya, sekadar satu ruang, ya, satu kawasan untuk solat sendirian ataupun berjamaah. Jadi kalau ada orang yang melakukan perkara demikian, ya, sewa ke satu tempat ataupun dia terima wakaf daripada orang satu tempat itu, kemudian dijadikan kawasan itu sebagai tempat solat, tempat sembahyang, maka ia boleh diumpamakan sebagai masjid, maka sah tahiyatul masjid. Ya? Baik. Ada juga yang kawasan yang dizonkan, maknanya tidak yakin tempat itu, ya ini sebagai masjid atau memandai dengan ghalabatuz zon, sangka-sangka yang kuat, ini masjid ni, bukan, ya. Walaupun benar kita jumpa, tapi bentuk macam masjid, macam ada ruang tamu, ada ruang sembahyang, ya, tapi tak ada orang sembahyang. Adakah dia masjid? Bukan. Dia bukan masjid. Itu sangka-sangka saja, maka tidak boleh dijadikan sebagai tempat solat. Ya. Baik. Jadi apabila tempat yang tertentu, ya, untuk dijadikan tempat solat, maka disitulah tempat untuk boleh kita bersolat tahiyatul masjid. Maksudnya tahiyatul masjid ini kita solat terhadap Allah SWT, nyatakan kita sudah hadir dalam ruang itu, dalam tempat itu untuk beribadah dan seterusnya berdoa pada Allah SWT. Ya, maknanya tadi kalau ada orang yang masuk masjid, masuk surau, dia kata surau tak payah pun, ya, yang dikatakan kat sini masjid, surau dan musola tadi itu boleh digunakan untuk tahiyatul masjid. Maka kegunaannya ialah maksudnya memberitahu yang kita dah masuk tempat itu, maka kita nak solat, selain daripada nak solat berjamaah ataupun solat fardu, kita menggunakan ruang tadi itu untuk solat, maka kita menyatakan keadaan kita, ya, kita nak mengucapkan salam lah tu, ya, masuk rumah Allah, tempat untuk solat, maka ia dijadikan rumah Allah. Masuk rumah Allah mesti ada salamnya, ya, ada solatnya. Kalau masuk rumah orang ada beri salam, masuk rumah Allah gitu juga, ya. Kemudian sebagai tambahan untuk menguatkan dakwah ini, boleh kita tengok pada kitab-kitab yang lain lah, ya. Misalnya Basyirul Minhaj, ya, oleh Syekh Abdul Hamid Asyarwani, ya, Khasiatul Qulubi wa Amirah, ya, Syekh Syahabuddin Al-Qalyubi, ya. Baik, itu satu isu berkaitan dengan tahiyatul masjid tadi, ya. Baik, seterusnya yang ke-20 sini ni kita baca sebenarnya soalan-soalan, ya. Soalan yang ke-20, bagaimana pula dengan status atau tarak masjid yang sah beriktikaf di dalamnya? Tadi dah nyatakan sebagian daripadanya ialah yang diiktiraf sebagai masjid dan digunakan untuk berjamaah, maka dia sah untuk beriktikaf, ya. Dalam kitab Kifayatul Ahyar yang dikatakan masjid itu
Ya. Yang digunakan untuk beriktikaf syaratnya masjid. Tetapi masjid jami' itu lebih afdal. Apa beza masjid dan masjid jami'? Macam kalau di negara Arab tak ada surau, yang ada masjid. Kita kalau sebut masjid, maka masjid itu dijadikan tempat berjamaah untuk khutbah, untuk sembahyang Jumaat. Tapi kalau surau boleh dibuat untuk berjamaah saja, tempat kita yang kita anggap begitulah, ya? Maka di surau pun boleh nak iktikaf, ya? Dan bukan tadi itu title masjid ya. Syaratnya ialah masjid. Yang dikatakan masjid itu tempat masjid jami' lah, ya. Masjid jami' lebih afdal. Maksudnya masjid kita ni, ya, masjid jami' dijadikan untuk apa? Berjamaah dan solat Jumaat. Lebih afdal untuk beriktikaf dalamnya agar orang yang beriktikaf itu tidak perlu lagi keluar. Kenapa? Dalam masjid kita ni sudah siap. Ada bilik airnya, ada apa dan tandanya dan sebagainya. Untuk persalinan pun ada. Ya, ada setengah masjid ada begitu. Ya, diadakan ruang khas untuk bersalin. Ya, sama laki-laki ataupun perempuan. Ya. Jadi maksud dikeluar daripada masjid tadi ialah daripada kawasan. Dia dah duduk dalam masjid lama, i'tikaf ni, duduk beribadah, ya. Kemudian ada masa-masa pula nak keluar, nak apa? Makan ke, buang air ke dan sebagainya, ya. Yang tak payah keluar daripada kawasan masjid. Begitu juga kalau nak membersihkan diri, tak payah lagi keluar. Jadi itulah yang dikatakan i'tikaf di masjid yang jami', yang afdal ini masjid jami', ya. Tidak perlu keluar selain daripada untuk membersihkan diri, ya, untuk berwuduk lagi sekalipun, dan juga untuk sembahyang ataupun solat Jumaat, ya. Biasanya kalau i'tikaf ni sebenarnya kita tak jadikan i'tikaf itu sebagai satu budaya, ya. Kalau setengah di negara-negara Arab sana ada orang beriktikaf tu dijadikan sebagai satu apa? Nazar, macam nazar, ya. Maknanya kalau dapat sesuatu dia nak iktikaf dalam masjid 3 hari misalnya, ya. Maka daripada dalam 3 hari itu dia tetap duduk dalam situ, sama dia nak makannya ke dan sebagainya, gitulah, ya. Maka begitulah, ya, apabila masjid jami' ini tadi, orang yang beriktikaf tidak perlu keluar daripada kawasan masjid, ya. Lagipun mereka yang berjamaah setiap waktu di dalam masjid jami' itu lebih ramai, ya. Biasanya surau kadang satu saf pun tak penuh, tidak, ya. Tapi di masjid ramailah, ya, untuk menjadikan sebagai satu jamiah, ya. Kemudian Imam Az-Zuhri mensyaratkan i'tikaf dalam masjid jami', dan Imam Syafi'i juga mensyaratkan syarat tersebut dalam qaul qadim, ya. Qaul qadim ini qaul yang dulu, ya. Nak i'tikaf mesti dalam masjid, ya. Kita selalu i'tikaf dalam masjid juga, tapi apabila datang ke masjid kerana nak solat berjamaah. Kalau tak solat jemaah dia tak datang masjid, ya. Melainkan ada sebab-sebab tertentu yang mustahab dan sebagainya. Padahal kita boleh jadikan masjid itu sebagai satu tempat untuk kita beribadah, untuk kita melaksanakan amal ibadah kita. Kalau di rumah misalnya
banyak gangguan, maka kita pergilah ke masjid. Cuma selalunya kita kalau duduk masjid lama nanti kita bimbang ada orang yang mengata dan begitu dan begini kan. Ya, tapi itu jangan ambil kira. Yang pentingnya niat kita duduk masjid itu ya kerana nak berjamaah, nak mengambil afdalnya. Ya, begitu juga solat duha, solat isyraq. Tapi masalahnya masjid kita ni setiap hari ada aktiviti, ya, sentiasa ada orang. Maka kalau kita nak duduk dalam masjid itu terganggu, ya, kita terganggu, orang lain pun terganggu, ya. Dan berkata dalam majmu', sah i'tikaf dalam semua jenis masjid, tapi di masjid jami' lebih afdal menurut apa yang disebutkan oleh Syairuzi, imam, ya. Berkata Syekh Abu Hamid dan Al-Ashab, Imam Syafi'i dalam qaul qadim telah cenderung kepada masyarakat masjid jami'. Namun begitu pendapat itu adalah pendapat yang gharib, yakni ganjil, maknanya tak mustahak lah, ya, ataupun dhaif, ya, tak ramai orang yang menerimanya, ya, ataupun tak ramai orang yang tahu kan kaedah itu tadi. Sebenarnya apa yang diketahui oleh orang ramai, asalkan masjid boleh jadikan tempat i'tikaf. Dan i'tikaf harus dilakukan di setiap masjid, setiap jenis masjid, ya. Tidak kira jami' ataupun tidak. Ini ikut jumhur ulama, maknanya lebih fleksibel, lebih mudah. Di mana-mana ada masjid, terutamanya kalau dapat masjid yang digunakan untuk berjamaah. Seperti dikatakan yang masjid jami' itu lebih afdal, ya. Kemudian berkata pula yang lain, sah juga melakukan i'tikaf di loteng masjid kalau ada loteng. Masjid ada loteng. Ya. Masjid kita tak ada, ya, kerana tak ada tingkat atas. Kalau maksud loteng bukan tingkat atas ni tahu. Dia ada satu bilik dalam loteng untuk simpan barang ke, untuk menyendiri ke, ya, bukan untuk jadikan tempat solat, bukan. Ya, dia tak besar, ya, di loteng. Kalau loteng rumah dulu dijadikan untuk simpan makanan ke, kalau terutamanya kalau musim nuai padi, ya. Jadi padi disimpan di atas loteng, ya, sebelum nak padi itu di mesin untuk dijadikan beras, ya. Dan rohbahnya tanpa khilaf ulama, kerana kedua-dua tempat itu adalah sebahagian dari masjid, sama ada di atas loteng ataupun yang lain ruang, ya, semuanya boleh digunakan untuk i'tikaf, kerana semuanya itu dalam bangunan masjid. Jadi apabila dalam masjid lagi, maka bolehlah dijadikannya sebagai tempat solat, tempat i'tikaf, tempat beribadah, ya. Dan lagi pada Imam Syafi'i mengatakan dia ada tambahan lagi maklumat ini di kitab Al-Hawil Kabir ataupun Asyarqawil ala Tahrir, ya. Sebenarnya kita kata Arablah sejak lama, ya. Kita hanya dimaklumkan macam begitu. Jadi kalau ada orang yang nak cari lebih makluman ini tadi, ya, kena buka kitab-kitab yang lain, ya. Baik. Apabila nak i'tikaf, di sana ada rukun-rukunnya. Rukun i'tikaf ni tadi, ya.
Jadi apakah yang dikatakan i'tikaf itu tadi? Tarifnya, ya, terangkan apakah ta'rif perkataan niat. Di sana ada 4 rukun bagi orang yang mengerjakan i'tikaf. Ya. Satu, mu'tikaf. Mu'tikaf itu orangnya sendiri, oranglah yang lakukan i'tikaf tadi. Yang keduanya masjid. Ya, i'tikaf mesti dalam masjid. Dan perbuatan berhenti. I'tikaf mesti berhenti. Kerana perkataan i'tikaf itu daripada perkataan waqaf. Waqaf itu kan berhenti. Ya. Berhenti, macam kita baca Quran waqaf, berhenti dalam masjid itu, i'tikaf. Kemudian niat. Niat ini yang paling penting. Misalnya, kalau seorang masuk ke masjid, dia pun berhenti kat situ, lepas je pintu, dia pun berhenti. Waktu itu sudah 3 rukun ada pada dia. Satu, orangnya. Yang kedua, masjidnya. Yang ketiga, perbuatannya. Baru niat. Kalau 3 ini ada tapi dia tak niat, jalan terus duduk, itu tak ada i'tikaf. Ya? Maknanya dia tidak dapat pahala i'tikaf. Kerana i'tikaf itu duduk dalam masjid. Duduk dalam masjid pun dapat pahala. Itu yang pentingnya. Ya? Maka sebab itu duduk dalam masjid sebenarnya untuk beribadah, bukan untuk kerja yang lain. Ya? Kita berbincang pada hal perniagaan dan sebagainya. Ya? Kita menyampaikan ataupun tazkirah macam ini boleh, kerana dianggap sebagai ibadah. Ya? Baik. Menurut mazhab Syafi'i, nak niat ini perlu ada 2 sudut, maknanya 2 aspek. Yang pertamanya bahasa. Niat ini qasad. Qasad itu niatlah. Ya. Orang sembahyang pun ada niat. Niat itu qasad nak sembahyang. Ya. Apa-apa saja yang kita ada qasad nak buat, itu niat ya. Ya. Maka sebab itu kalau dalam sembahyang sana kita bangun daripada duduk, ya, nak ke mana tu? Nak sembahyang. Itulah niatnya. Qasadnya bangun tu dah cukup untuk nak sembahyang. Maka sampai sana terus takbir aja. Ya. Ini bagi orang yang dah mahir lah, maknanya dah jadi istimewa. Ya, dari segi menyampaikan niat tadi itu. Ya. Maksudnya qasdun syai'un muqtarina bi fi'li, ya, menyaji atau melintaskan dalam hati untuk membuat suatu sambil menyertakan lintasan hati itu dengan perbuatan. Ya, lintas saja dalam hati itu niatlah. Ya. Jadi kalau orang tanya nak mana, dia kata nak solat, itu niatlah tu. Ya. Maka dengan itu sekiranya seorang itu tidak menciptakan dengan niat perbuatan, seperti ia menangguhkan perbuatan dari niat, maka lintasan hati itu dinamakan sebagai azab. Ada orang buat tapi tak ada niat, ada ke? Jalanlah. Ya. Alih-alih buat aja. Ya. Tadi kata tak nak makan, makan pula. Jadi tak ada niat makan dia. Ya. Tapi di sini maksudnya azam tu cita-cita. Azam tu cita-cita. Ya. Apabila sebut cita-cita, tak buat lagi. Ya. Kerana baru berazam nak buat. Ya, cita-cita tadi tu. Ya. Kemudian i'tikaf dari sudut bahasanya. Tadi sudut bahasanya, ini bahasa lain. Berhenti atau menahan diri.
atau membiasakan diri kepada satu perkara. Ini kalau kita tengok pada perbuatan lain, bukan dalam masjid, buat kerja lain, dari sudut syarak berhenti dalam masjid. Itulah dengan qasad dan qurbat. Maknanya qasadnya duduk dalam masjid itu kerana mendekatkan diri pada Allah. Maknanya ibadahlah tu. Maka sebab itu kalau dalam masjid jangan berbual banyak, melainkan perkara-perkara yang penting. Apatah lagi kalau berborak, apatah lagi kalau bergurau, dah bergurau ketawanya besar, itu yang ditegas sangat. Melakukan perbuatan-perbuatan yang boleh mengganggu orang lain, seperti cakap kuat, tahu kuat, dan sebagainya. Rukun-rukun i'tikaf tadi dari nyatakan satu, mu'tikaf itu orangnya. Yang keduanya masjid, tempat i'tikaf, tempat duduk. Dan carilah kalau duduk dalam masjid itu, cari satu ruang, satu tempat yang payah nak diganggu orang. Orang nak ganggu payah. Kalau di tengah-tengah macam ni mungkin diganggu, kerana orang ramai nak masuk. Jadi kan cari ruang di ujung-ujung, maka orang tak sambil hal itu ataupun melainkan waktu dah penuh saja. Atau tempat jadi supaya amalan kita tidak terganggu. Kenapa? Orang i'tikaf dikata biasanya dia berzikir. Zikir itu tidak mau diganggu. Dan mungkin orang yang mempunyai ibadah-ibadah yang tertentu, amalan-amalan tertentu, setiap hari nak menghabiskan 1,000 ke 10,000 ke, mesti kena duduk sendirian dan orang lain tak boleh kacau. Tidak. Dan yang ketiganya perbuatan berhenti. Masuk masjid berhenti. Dan berhenti itu disertakan niat. Kalau berhenti saja baru 3. Orangnya, masjidnya, perbuatannya berhenti. Niatnya belum ada. Maka berhenti itu maka menyatakan niat nak i'tikaf. Jangan lupa. Kemudian setelah kita tahu masuk ketiga-tiga istilah, maka bolehlah kita membuat kesimpulan, yaitu sekiranya seorang masuk masjid kemudian ia berhenti dalam keadaan berdiri, maka ia berarti 3 rukunnya dah ada, sudah sedia terlaksana. Hanya perlu menambah satu saja lagi. Apa dia? Niat. Jadi kalau dah masuk masjid, maknanya dah 3 rukun dah ada, tambah satu lagi, yaitu niat. Ada orang yang menangguhkan, ditangguhkan, dia duduk masjid tapi tak niat lagi, ditangguh. Misalnya masuk masjid, dia solat tahiyatul masjid, dia tak niat lagi i'tikaf, maka ditangguhkan niatnya tu dah terlepas sebab solat i'tikaf. Sepatutnya masuk masjid niat i'tikaf baru solat tahiyatul masjid. Kerana niat i'tikaf itu lebih utama, kerana dia dah berhenti. Sama berhenti itu berdiri atau berhenti itu duduk. Nak solat kan ada duduk. Jadi apa dia punya masalahnya? Apabila seorang ingin memulakan solat tahiyatul masjid, maka ia akan lagi berhenti. Kita katakan tadi bahawa niat dari sudut syarak qasdun syai'in muqtarina bi fi'li.
menyaja atau melitaskan dalam hati untuk membuat suatu sambil menyertakan dengan perbuatan yang dikatakan berhenti tadi tu, dikatakan i'tikaf tadi. Dengan itu, kalau seorang mu'tikaf berhenti untuk memalukan solat, berarti ketika itu sudah sampai waktunya untuk dia menyertakan niat. Jadi jangan lupa, nak solat tahiyatul masjid, niatlah i'tikaf dulu, kerana sepatutnya masuk masjid i'tikaf, kerana 3 rukun dah berserta masuk, tinggal 1 aja, maka niat itu didulukan, barulah solat tahiyatul masjid. Sekiranya ia menangguhkan niat i'tikaf sehingga selesai solat tahiyatul masjid, berarti telah menangguhkan dari waktu yang sepatutnya. Maknanya tak kenalah, tak kena dia punya masanya. Nak buat apa tangguh? Bukannya payah gunakan tenaga banyak, cuma sebut aja niat aja dalam hati, aku berhenti, aku i'tikaf, cukuplah dalam masjid ini. Dia penangguhan niat itu menyebabkan tangguhnya perolehan pahala i'tikaf secara maksimum. Tadi masuk i'tikaf, yang keduanya solat. Kedua-duanya ini ada pahala yang berlainan, ada pahala yang berlainan. Masuk masjid niat i'tikaf, maka pahalanya sudah dapat. Berapa lama dia nak duduk dalam masjid tadi kerana i'tikaf, itu banyak itulah nanti akan dikira dia punya pahalanya. Manakala solat tahiyatul masjid, dikira daripada perbuatan dan bacaan. Mungkin solat tahiyatul masjid hanya ambil yang wajib saja, maka yang sunat-sunat tak dibuatnya, maka itu sudah berlainan. Maka kalau ditambah yang wajib pun buat, yang sunat pun buat, maka tambah-tambahlah dia punya pahalanya. Maksud itu dia dikirakan sana ada dua kategori pahala. Kita cerita pahala ni pun kita tak tahu macam mana pahala kan, tapi yang sebenarnya bila sebut pahala ialah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah Taala nak bagi, itulah pahala yang kita dapati. Maknanya kebaikan, kebajikan kita yang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dikatakan penangguhan niat menjadikan pahala i'tikaf pun tertangguh, dan mengakibatkan pahala solatnya itu juga menjadi kecil kerana tunainya bukan di dalam keadaan i'tikaf. Itulah perbuatannya tidak dalam pada i'tikaf kerana i'tikafnya belum niat lagi. Itulah. Namun jika ia melakukan niat i'tikaf seperti berniat di luar pintu masjid, berarti ia telah melakukan azam. Niat i'tikaf di luar sana atas tangga misalnya tak jadi. Dia tak jadi i'tikaf. I'tikaf mesti dah masuk dalam masjid. Langkah bendul pintu ataupun dah masuk pintu tu, maka niatlah, barulah jadi dia punya ibadah i'tikaf itu tadi. Jadi jelaslah bahawa waktu niat i'tikaf itu semasa seorang itu berhenti atau berdiri dalam masjid. Adapun orang yang tidak mau berhenti, waktu niat i'tikaf baginya pula semasa ia membelok atau berpatah balik. Itulah dia. Mudah-mudahan, tak? Orang jalan terus, ke mana tu nak pergi? Ke depan. Sampai berhenti depan tu, niatlah. Tapi kalau dia dah belok, waktu belok itulah dia niat i'tikaf. Itulah untuk hari ini isu kita ialah tahiyatul masjid dan i'tikaf. Sampai dulu, insyaallah kita akan sambung lagi perkara yang lain pada
pertemuan yang lain nanti. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa la kulli hal wa na'udzubika min ahli dhalal. Allahumma inna na'udzubika min arba'in min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma tim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa balina fi Ramadan. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.